Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita Selangor, salam Malaysia Madani. Tuan-tuan boleh ikut saya. Kalau saya sebut perpaduan, tuan-tuan boleh sebut Selangor, boleh? Perpaduan Selangor! Perpaduan Selangor! Perpaduan Selangor! Kalau saya sebut kita, boleh sebut Selangor, boleh? Boleh. Kita Selangor! Kita Selangor! Kita Selangor! Terima kasih saudara pengerusi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Saudara Akmal, Timbalan Menteri KPKT, kawan saya YB Datuk Ramanan, Ahli Parlimen Sungai Buloh, Ketua Bahagian UMNO Datuk Megat Firdaus, dan pimpinan, calon kita Saudara Izwan Kasim, dan seluruh pasukan dan pimpinannya. Saya raikan juga teman-teman kita yang walaupun tak terpilih bersama dengan kita. Saudara Syatiri, bekas Ahli Dewan Negeri kawasan Kota Damansara. Tak ketinggalan Saudara Halimi, walaupun tak terpilih, kerja keras juga untuk kemenangan kita pada hari ini. Pengarah program. Saya juga tak lupa kawan lama saya Kak Tun, Kak Halimah Tun, bekas Ahli Dewan Negeri. Ada tak? Tak ada? Oh, tak ada saya. Ada, Kak Tun pun ada kat sini. Bekas Ahli Dewan Negeri Kota Damansara, masa tu Barisan Nasional, Kak Halimah Tun. Dan semua yang datang pada sini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita berada dalam fasa baru Malaysia. Fasa baru yang menjanjikan satu kestabilan, pembangunan, dan juga keprihatinan kepada rakyat. Fasa yang lepas telah berlaku selepas tahun 69. Masa itu kawan-kawan kita dalam Barisan Nasional berganjak menubuhkan satu perikatan yang lebih kuat, muafakat politik yang ampuh, dan bertahan lebih daripada 40 tahun dalam sejarah politik Malaysia. Memang kadang-kala keadaan ketidaktentuan akan menentukan sesuatu yang lebih baik kalau kita dapat canai dan dapat rangkum untuk sesuatu yang terbaik bagi Malaysia. Ada hikmah dalam pilihan raya lepas. Bila keadaan berlaku tidak jelas siapakah yang jadi kerajaan di peringkat persekutuan. Setelah tidak ada ketidaktentuan dalam pada 5-4 hari, pimpinan-pimpinan utama negara, gabungan daripada Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Warisan, GPS, GRS, dan beberapa parti-parti sekutu seperti KDM telah membentuk satu kerajaan yang stabil dengan 148, 2/3 majoriti di Parlimen Malaysia semenjak daripada tahun 2008. Ini kali pertama kita dapat tubuhkan sebuah kerajaan daripada semangat perpaduan. Tuan-tuan, bila kita lihat senarai parti-parti dalam kerajaan perpaduan, kita ada 19 parti. Ini mewakili satu permuafakatan paling besar parti-parti politik di Malaysia dalam sejarah. Sebab itu saya percaya dengan kepimpinan Perdana Menteri, dengan sokongan rakan-rakan gabungan Barisan Nasional, Warisan, GPS, GRS, saya sangat yakin sebenarnya persepakatan perpaduan ini, walaupun kita tak ada nama yang jelas lagi, walaupun mungkin nanti kita boleh buat namanya yang baru, saya yakin inilah model yang akan jadikan Malaysia lebih baik pada hari ini dan juga pada masa depan. Beberapa hari lepas Perdana Menteri umumkan hala 7 ekonomi kita, dan ini yang kita perlukan. Pihak Perikatan Nasional dia selalu sebut dia dah jadi pertikaian, semua benda tak boleh. Pertikaian nasional ni daripada hari pertama, apa hala 7, apa hala 7. Saya semak mereka 33 bulan, 18 bulan sendiri dikuasai oleh Tan Sri Mahyudin. Tidak ada hala 7. Malahan rakyat pening dan confused. Kejap boleh buka, kejap tak boleh buka. Kejap boleh keluar 2 kereta, kejap kena satu orang satu kereta. Kejap boleh balik raya, kejap tak boleh balik raya.
36,000 nyawa terkorban. Apa hala tuju ekonomi? Yilek tak ada. Saya dengar Tan Sri Mahyudin kata, apa yang ada? Yilek. Dia kata, dia tak sedar meludah ke muka mereka sendiri. Langsung tak ada plan ketika berhadapan dengan pandemik. Selepas 1 tahun lebih, ketika baru nak jatuh, barulah nak rancang plan itu, plan ini. Sebab apa saudara? Sebab lawan kita, Perikatan Nasional ni, dia adalah satu gabungan yang gabungnya hanya untuk berpentingkan kuasa. Tak kisahlah asal boleh corner, boleh sini. Mula-mula pecahkan Pakatan Harapan, bentuk gabungan baru. Pecahkan Barisan Nasional, impi nak rebut kuasa. Walaupun hanya dapat 74 kerusi selepas pilihan raya. Sebab itu saudara, kita nak bangunkan negeri. Kita nak sambung tradisi kemajuan negeri. Dulu negeri ini dibangunkan oleh pimpinan-pimpinan UMNO Barisan Nasional, Dato' Harun, Tan Sri Muhammad Taib. Bangunkan negara kita, bangunkan negeri Selangor. Pakatan Harapan, Pakatan Rakyat sambung dengan tugas kita, bersetentang. Tapi agenda pembangunan masih lagi kita teruskan. Alhamdulillah, dalam sejarah 15 tahun ini tuan-tuan, kita dah berjaya meningkatkan hasil negeri Selangor, sehingga pada hari ini Selangor menyumbang 25.5%, seperempat daripada ekonomi di Malaysia. Maknanya RM10 dikocek Tan Sri Mahyudin, RM22.50 adalah datang daripada tuan-tuan yang bekerja dengan keras, dengan cekal di bawah pentadbiran Kerajaan Negeri Selangor. Sebab itu saya nak sebutkan di sini. Mereka selalu cakap change, ubah, propaganda. Langsung tidak ada plan. Yang dengar-dengar macam plan Saifuddin Abdullah. Kita akan jadikan Selangor super state. Nak jadi super state macam mana? Plan tak ada, rancangan tak ada. Di negeri Selangor, tak perlu tunggu belanjawan, tak perlu tunggu pilihan raya. Tahun lepas saya dah lancarkan rancangan Selangor pertama. Ada berapa projek? Ada 200 projek. Berapa nilainya? 200 bilion ringgit Malaysia. Apa sasaran kita? Tahun 2026, 2027 kita boleh berikan sumbangan 30% kepada pembangunan ekonomi di dalam negara, sekaligus mengekalkan Selangor sebagai kuasa ekonomi dalam negeri dan juga dalam rantau Asia Tenggara. Dia baru kata super state. Saifuddin, saya dah buat lama. Bukan Saifuddin Nasution, Saifuddin Abdullah. Nak cakap Saifuddin dengan Saifuddin Nasution. Lebih-lebih lagi Sanusi. Kalau kita ke Saifuddin, dia dengan Saifuddin Nasution. Sebab itu saudara dan tuan-tuan, kita nak kesinambungan, kita nak kelangsungan, dan kita mahu memuncakkan pembangunan dalam negeri kita dengan besar, dengan kuat, dengan kukuh. Selama 15 tahun kita berbeza dengan Kerajaan Persekutuan. Hanya 22 bulan sempat bersama dengan Kerajaan Persekutuan. Itu pun dengan segala apa kesukaran, perbezaan, alhamdulillah kita masih jadi negeri termaju di Malaysia, penyumbang ekonomi terbesar di Malaysia, dan memberikan sumbangan pekerjaan terbesar di Malaysia. Tuan-tuan, 5 tahun. 5 tahun daripada 2018 sampai 2023, 2022, kita sumbangkan 89,000 peluang pekerjaan baru yang ada di Malaysia, dan ia dilahirkan dari pelaburan-pelaburan di negeri Selangor Darul Ehsan. Sampai di satu negeri itu di Pantai Timur, dia umum kami dah dapat capai manifesto kita. Sumbangkan 2,000 peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di negeri kami. Kerja di mana? Kerja di Selangor. Manifesto dia orang pun kita tolong puaskan, kita tolong lunaskan. Ada mimpi, ada angan-angan nak ubah Selangor, nak change Selangor, semata-mata nak serang Kerajaan Persekutuan. Sebab itu tuan-tuan, hari ini tuan-tuan dengarlah apa dia nak attack Selangor. Azmin mula-mula dia attack Selangor mundur.
Saya tunjuk graf saja. Saya tunjuk graf meroyan dia. Apa tak meroyan? Dalam sejarah daripada arwah Tan Sri Khalid sampai saya ni yang dia kata tak cukup inci ni, nak jaga lagi sangor ni. Kan? Ni tuan-tuan, saya tak cukup inci, anak pun 6 tau tak? Nak lawan juga PM anak 6, saya nak beritahu. Saudara, daripada dulu sampai sekarang, sekali negeri Selangor pernah catatkan penurunan sumbangan KDNK. Bila tuan-tuan? Tahun 2014. Siapa menteri besar masa tu? Azmin Ali. Jangan aku cakap kuat-kuat tuan-tuan, sebab kabur-kabur je saya dengar. Dalam sejarah 10 tahun, 15 tahun daripada arwah Tan Sri Khalid sampai saya jadi menteri besar, bila kadar pelaburan paling rendah? Paling rendah ialah pada tahun 2016. Berapa nilainya? Dalam manufacturing, 5 bilion ringgit Malaysia. Siapa menteri besar dia masa tu? Azmin Ali. Kabur-kabur je saya dengar. Sebab itu saudara dan tuan-tuan yang saya kasih sekalian, saya rasa mereka dah tak mampu nak serang, jadi dia tujukan serangan kepada kerajaan persekutuan. Berulang-ulang rakyat berdepan dengan tekanan kehidupan, harga barang semakin meningkat. Itulah yang diulang. Kita tunjuk fakta. Akmal sebut tadi, inflasi dah turun 2.4, paling rendah selepas Perikatan Nasional Jaga Negara kita. Lepas itu paling rendah tu 2.4%. Tuan-tuan pergi ke bawah, ke pasar, dulu nak cari telur pun tak ada, sampai kita terpaksa buat jualan ihsan. Jualan ihsan rakyat. Kita belanja 50 juta tiap-tiap hari, 9 lokasi, jual telur dengan harga murah, jual ayam dengan harga murah. 4 juta rakyat dapat nikmat. Kamu tak ada rancangan, kamu berangan nak ubah negeri ni. Negeri dia pun tak boleh nak buat, jadi kerajaan persekutuan pun tak boleh nak buat. Hari ini nak hasut orang Kota Damansara, nak hasut orang Selangor. Kita kena pastikan Perikatan Nasional tersungkur, pilih Pakatan Harapan. Boleh tak boleh? Sebab itu saudara dan tuan-tuan sekalian, masa tu sampai saya berbangga lah. Negeri Kedah telur tak ada, negeri Melaka telur tak ada. Sampai saya cakap, jangan takut, Selangor ada telur. Telur ayam. Tuan ni jangan fikir macam-macam, ni baru balik selawat ni tuan-tuan. Sebab itu saudara, kita nak kelangsungan. Kelangsungan daripada pembangunan dan kemajuan, menyambung tradisi hebat UMNO Barisan Nasional, dan juga kreativiti dan inovasi kita dalam Pakatan Harapan. Dulu kita beza, sekarang kita gabung bersama-sama di antara tradisi dan semangat perubahan. Insya-Allah yang saya sebut, gabungan ini gabungan paling mantap. Kita boleh 50 tahun ke depan majukan negara, bangunkan negara kita bersama-sama. Sebab itu orang Kota Damansara, saya minta tolong banyak-banyak untuk teruskan sokongan kepada Pakatan Harapan. Saya juga minta maaf banyak-banyak. Kadang-kadang Kota Damansara ni daripada dulu memang macam tu, Datuk Seri. Macam tu banyak kali dah. Ni pun sama juga, lebih kurang cerita dia. Tapi saya hormat dan saya salute kawan saya Datuk Ramanan, saudara Siva dan rakan-rakan yang lain, termasuk Syatiri. Saudara-saudara dan tuan-tuan yang nak dan terus kerja untuk pastikan kemenangan kita. Tepukan yang gemuruh pada kawan-kawan saya ni. Saya ambil tanggungjawab atas apa-apa yang berlaku. Insya-Allah dengan konsep no person left behind, tidak ada siapa pun yang akan kita singkirkan dan tinggalkan. Tidak ada siapa pun yang akan kita nafikan peluang yang adil dalam negeri kita. Di saat kita majukan negeri, kita bangunkan ekonomi, kita jaga rakyat. Dia cakap lagi, bolehlah Amir simpan duit aja, tak belanja. Saya tunjuk lagi data. Data dia jelas. 5 tahun saya jadi menteri besar, saya belanja 2.3 bilion ringgit Malaysia. Daripada program anak baru lahir sampai insan, insurans, Sekarang ini yang daftar berapa?
Yang daftar 5,4 juta. Rakyat Selangor ada berapa? Rakyat Selangor ada 6,7, 6,8 juta. Insurans ni cover berapa ribu? 10,000 hingga 11,000 ringgit. 1,000 ringgit untuk pengebumian kalau melibatkan kematian. Siapa yang layak? Daripada 30 hari 1 bulan sampai umur 80 tahun. Yang 90 tahun lebih Datuk Seri, insya-Allah dia duduk Selangor, kita tak bagi insurans. Kan? Siapa orang tu? Tak apalah, tak payah. Dia dah kaya dah kot. Jadi sebab itu kawan-kawan dan tuan-tuan sekalian, ini masanya. Masa terbaik untuk Selangor meneruskan apa yang kita ada, melihat gabungan yang ada, dan masa yang terbaik dengan Kerajaan Persekutuan. Akmal bagi contoh, kita berdepan dengan lembah Subang ni tu. Daripada dulu bergaduh-gaduh, berpusing tak selesai-selesai. Siapa nak ambil je, siapa nak bertanggungjawab je. Tapi insya-Allah kalau kita teruskan keadaan yang baik ini, kita dapat selaraskan, muktamadkan yang akhirnya rakyat dapat rumah murah di dalam negeri Selangor. Dan pengumuman terbaru Datuk Seri Anwar yang saya rasa selesaikan apa yang dikata end financing problem dalam perumahan, apabila meletakkan satu sasaran sehingga bank boleh meluluskan pinjaman 120% untuk rumah-rumah mampu milik di bawah 300,000. Tak pernah mampu dibuat, dan ini akan selesaikan masalah perumahan di dalam negara kita, khususnya di kawasan perbandaran. Siapa kata tak buat apa-apa? Sebab itu tuan-tuan, saya panjang lagi masa kempen kita. Nak dengar Datuk Seri Anwar panjang lagi, nanti kita nak dengar. Saya ucap minta tolong banyak-banyak. Teruskan sokongan pada Pakatan Harapan. Kalau dulu mungkin ada nak hati nak sokong BN, jangan takut. Sokong Harapan itu macam undi Barisan Nasional. Saya beritahu kawan-kawan saya di Gombak Setia, sokong Barisan Nasional di Gombak Setia macam sokong Pakatan Harapan juga. Jadi insya-Allah saya percaya daripada kerusi-kerusi yang kita telah agihkan, kita mempunyai peluang yang sangat cerah kalau masing-masing bekerja, masing-masing memberikan fokus, masing-masing memberikan tumpuan untuk kebaikan bersama. It's not just me. Kalau tuan-tuan ada mandat lagi PM, teruskan pilih jadi Menteri Besar. It's not just me as a Menteri Besar, atau siapa-siapa yang kita nak lantik adun, tetapi kita nak selamatkan negara kita sama-sama. Kita nak pulihkan negara kita sama-sama. Kita nak bangunkan negeri kita sama-sama. Dan dengan caranya adalah undi Pakatan Harapan pada 12 hari bulan Ogos nanti. Boleh tak boleh? Anak muda jangan lupa, jangan terpedaya. Ini masa depan kamu. Ini untuk kamu. Ini untuk kita sama-sama lihat negeri ini jauh lebih maju, negara ini jauh lebih gagah. Anak muda bangkit bersama-sama dengan perpaduan ini. Tolak pemecah belah Perikatan Nasional pengkhianat ini. Pastikan kita maju bersama-sama. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum.